hampir 5-6 tahun tak pernah lebih daripada 15 orang. Tak pernah. Sedangkan flat tuan-tuan sekalian, bukan rumah kita nak nampak rumah pun susah ni. Sana nu flat betul-betul kembang dengan surau ya. Berapa blok ni? Dah masuk 5 tahun ni tuan-tuan sekalian, tak pernah lebih 15 orang. Tak pernah lah, saya ingat saya. Sebab apa? Ni yang kita sebut ni. Kita takut apa yang disabdakan oleh Nabi disebabkan terlalu ramai yang meninggalkan agama Allah, yang meninggalkan perintah Allah, dia menjadi jadi turunnya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebutkan sebentar tadi. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga tuan-tuan sekalian disebutkan oleh pengarang, golongan yang mengucap 2 kalimah syahadah tetapi beriktikad lain daripada itu dengan cara berpura-pura. Apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengucapkan syahadah, akan tetapi apabila bersama dengan orang-orang kafir, mereka pula mengucap dengan kalimah-kalimah kufur dan mempersendakan Islam dan penganutnya. Mereka itulah yang dipanggil ialah munafik. Golongan munafik, mereka mengucap tuan-tuan sekalian. Serban mereka besar pada kita lagi. Jubah mereka meleret daripada kita lagi. Tapi golongan ini adalah golongan yang memperolok-olokkan agama. Sebagaimana ayat yang saya baca di mukadimah sebentar tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila mereka bertemu dengan orang yang beriman, qalu amanna, kami orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, bila mereka kembali pada syaitan-syaitan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami ni sama-sama dengan kamu. Sedangkan waktu kami duduk dengan orang beriman, kata beriman tu kami memperolok-olokkan mereka ya. Allah waktu turun ayat, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah mengolok-olokkan mereka, lebih dahsyat daripada mereka mengolok-olokkan abda Allah. Ni Allah sebut dalam Quran. Golongan munafik, golongan macam ni. Dia melafazkan 2 kalimah syahadah tapi dia berpura-pura. Yang dahsyatnya, mereka mempersendakan agama. Tuan-tuan, golongan ni wujud zaman Nabi. Saya mula dengan zaman Nabi, kita akan tengok zaman kita. Golongan ni wujud zaman Nabi. Zaman Nabi, golongan inilah yang merupakan orang yang sembahyang belakang Nabi. Orang yang duduk rapat dengan Nabi, menghadiri setiap mesyuarat yang Nabi buat. Rupa-rupanya mereka lah di antara musuh dalam selimut yang melaporkan kepada golongan kafir Quraisy apa dia strategi yang dirancang oleh Nabi. Apa ni? Sekatan yang dibuat oleh golongan-golongan kafir Quraisy di atas dakwah Nabi, memang sekatan tu dibuat oleh golongan-golongan kafir Quraisy, tetapi yang memberi maklumatnya golongan ni, golongan munafik. Tuan-tuan sekalian, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Golongan munafik ni Allah sebut dalam Al-Quran, tempat dia paling bawah dalam api neraka. Bawah ni panas lah tuan-tuan. Duk atas sikit tak panas sangat. Sebab memang itu Nabi sebut dalam hadis, neraka dan syurga dia ada 7 peringkat. Syurga pun ada 7 peringkat, neraka pun ada 7 peringkat. Peringkat yang paling atas syurga itulah yang paling terbaik. Maka peringkat yang paling atas dalam neraka itulah yang paling ringan. Yang paling bawah, yang dekat dengan api tu, yang kena panah tu, ialah golongan munafik. Siapa golongan munafik? Golongan yang melafazkan 2 kalimah syahadah yang kita bincangkan tadi. Ucap 2 kalimah syahadah tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita bukan nak meragui siapa-siapa, tapi nak sebutnya mengucap 2 kalimah syahadah. Kita dah sebut ada 3 bentuk golongan manusia yang masalah bila mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi jangan kita seronok sangat. Kita kena perbaiki, memperbaharui apa yang ada pada kita. Takut-takut kita terjerumus salah satu daripada golongan tersebut. Tapi nak sebutnya golongan-golongan munafik ni, mereka meletakkan sifat yang tak kena pada Allah. Mereka mempersendakan agama Allah atas sekalian. Kita khawatir golongan munafik ini juga wujud zaman kita pada hari ini. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya. Golongan yang dia masih lagi mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi ada perkara yang dia mempersendakan agama, cukup dia golongan munafik. Golongan yang terakhir atas sekalian ialah golongan yang tidak mengerti
makna tauhid dan tidak mengenali orang-orang yang ahli dalam bidangnya, dan tidak mendampingi mereka, tetapi apabila mereka datang menemui ahli agama dan diberitahu tentang syahadah itu dan tuntutannya, mereka mengaku dan mengucap mereka redha dengan ucapan itu, akan tetapi mereka masih jahil dan bebal tentang hakikat syahadah tersebut. Mereka dah lafaz syahadah tapi baru masuk Islam. Golongan-golongan ni tidak boleh kita mengkafirkan mereka, tak boleh kita letak hukum dosa pada mereka, kerana mereka di peringkat permulaan. Bagi contoh baru ni tuan sekalian, saya dengar cerita, ada sahabat-sahabat kita pun dengar, Al-Fadhil Ustaz Ridwan Maknong, dia pergi masuk berdakwah di perkampungan orang asli. Dia masuk berdakwah perkampungan orang asli, tak jauh dengan kita ya. Dia pergi tu, alhamdulillah dapat sambutan baik. Dia pun terkejut dengan beberapa orang sahabat ustaz-ustaz lain, terkejut sambutan cukup baik orang asli. Cerita tentang Islam, ajar sikit tentang Islam, mereka suka. Akhirnya mereka menyatakan komitmen untuk menerima Islam. Lalu bila dalam perjalanan pulang itu, Fadhil Ustaz Ridwan ni dia nampak depan rumah Tok Batin tu ada kandang babi, tuan sekalian. Ada kandang babi ataupun kandang khinzir. Bila ada ni saja berseloroh lah dengan Tok Batin ni, Tok Batin kalau boleh hamba mari bulan depan ni jangan ada lah kandang babi ni lagi, dia kata. Tak apa saya akan ubah, kata. Kemudian bila dah balik bulan depan mari. Bila mari kali kedua hak rombongan dengan Ustaz Ridwan ni, Ustaz, ini suatu potensi, dia kata. Sebab apa? Tak ada sungguh kandang babi tu. Tak ada sungguh kandang babi tu. Kita tuan sekalian, bila orang taat dengar cakap kita nak baru terima Islam ni, cukup cantik lah. Tak? Mukadimah yang cantik ya. Lalu bila sampai tu dah bahagi pun semua cerita tentang Islam, dakwah, faham sikit tentang agama. Nak balik tu Ustaz Ridwan tanya Tok Batin. Nak tanya sikit Tok Batin, mana pergi babi-babi semua tu? Maka Tok Batin tu kata, alhamdulillah Ustaz, semuanya dalam perut kami semua. Pakat makan belaka babi. Nak sebutnya ialah mereka dalam situasi dan keadaan baru menerima Islam, dalam keadaan jahil dan masih bebal dalam beberapa perkara, tetapi mereka ada komitmen untuk mempelajari agama, untuk mencari agama. Maka kepada mereka itu kemungkinan di peringkat asasnya ada masalah tentang syahadah. Mereka mengucap tapi masih makan benda yang Allah haram, sebab mereka tidak tahu. Golongan ini disebutkan oleh pengarang, kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi syafaat pada mereka pada hari kiamat. Tapi nak sebutnya dengan ketiga golongan yang saya sebutkan di mukadimah, dan termasuklah golongan yang terakhir tadi, kesemuanya itu adalah golongan yang bermasalah dalam melafazkan kalimah syahadah. Tuan-tuan sekalian, kita kena tengok dan kita kena nilai diri kita, dan kita kena muhasabah, mendoakan agar kita tidak termasuk di kalangan salah satu daripada golongan-golongan tersebut. Kerana golongan-golongan ini adalah golongan yang bermasalah dalam melafazkan syahadah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang melafazkan dua kalimah syahadah dan juga melaksanakan segala tuntutan kepada syahadah tersebut. Saya kira cukuplah kadar itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini memberi manfaat pada diri sendiri dan pada tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada bulan hadapan. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.